So harap-harapnya kita mendoakan yang terbaik lah, ya, mendoakan terbaik bagi seluruh negara. Tapi walau macam mana pun orang-orang AG ni dia pelik sikit. Ya, bisnes kita masa PKP meletup. Aku dah tak faham dah ni. Orang lain semua gulung tikar, orang lain semua bisnes punyalah payah masa PKP ni. Kita punya bisnes alhamdulillah, ya. Saya rasa ini satu benda yang kita bersyukur, ya. Timing AG Nutrition masuk pun cantik, ya. Kita pun masuk. Ini semua susunan Allah ni, ya. Ini semua kita punya rezeki masing-masing, bahagian kita masing-masing. Kita boleh dikatakan antara yang bernasib baik, yang masih ada income lagi sepanjang kita punya ni. Cuma saya sedih ni orang yang sombong sangat dengan bisnes ni. Kita ajak datang time macam ni, oh tak wah. Oh, pada dia macam gini ni. Bil rumah dah macam gini tak bayar 2 bulan, bil kereta tak bayar. Dia tunggu meritorium, dia tunggu tu. Apa yang kau tunggu meritorium buat apa? Ni AG Sera kan ada. Meritorium tu ya tak ya dapat. AG Sera ni buat tentu dapat. Confirm dapat. Tak kecil besar, tak besar kecil, tapi confirm dapat, ya. So itu yang payah ni. Orang-orang yang sombong ni, sombong sangat ni. Tak baik ni tuan-tuan puan-puan, ya. Kalau kita kaya sombong tak apa lagi. Ni kalau kita tak kaya pun sombong ni, aku tak faham, ya. Orang tak kaya pun sombong juga ni. Tak apalah. Macam mana pun kita steady, ya. AG family kita steady, kita teruskan saja perjuangan kita. Dan selamat datang pada pagi ini. Kita dah berapa orang dah? Oh, dah 300 orang. Okey, dah boleh start dah. Okey. Kita pagi ini program kita apa yang kita panggil NEO, ya. NEO itu adalah New Elite Orientation Training Program Branding daripada HQ. So kalau anda dengar, kalau training kita tengok logo AG itu sebab semua orang menggunakan logo AG. So kalau banyak-banyak training lah, Road to Millionaire lah, Becoming Millionaire tu, itu branding group masing-masing. Tapi kalau dengar yang NEO ni, yang NEO tu daripada HQ. Yang NEO tu penceramah dia, minta maaf lah, tak habis-habis si botak ni je yang berceramah. Ya. So NEO terbahagi, kalau dulu sebelum zaman pandemik, NEO ni kita adakan sebulan sekali training di HQ. So ramai-ramai lah, berberondong-berondong lah, kita 200-300 orang daripada seluruh Malaysia datang. Kita ada pagi sampai petang, ya, break lunch dan sebagainya. Training zaman dulu, tapi sekarang ni kita dah beralih, ya. So NEO pada PKP ni terpaksa dipecahkan pada kelas yang kecil-kecil tapi dijalankan kerap kali, ya. Itu sebabnya. Dan kelas kita pecah, ya. NEO training ni pecah pada 2 kategori. Kita ada NEO product training dan juga NEO business training. Kalau NEO product training, produk lah. Nak cakap apa lagi? Kita cerita produk, kita training produk. Dan keduanya, kita ada business training. Business training macam mana yang anda lihatlah kebelakangan ni, saya ada buat modul baru, ya, beberapa modul baru seperti appreciation of AG plan, becoming a successful networker dan sebagainya. Itu adalah kita punya business training. Alright, tapi walau macam mana guys, ya, pada pagi ini kita seperti yang semua maklum, kita ada 2 produk yang kita nak cover pada pagi ini. Dan juga ini adalah sangat-sangat penting, ya, produk training. Sebab ramai orang yang networker ni lebih-lebih lagi kejar sangat duit ni sampai dia tak ambil pot pun pasal produk. Jangan macam itu, ya. Ya, duit tu memang betul kita kena buat, ya, tu rezeki kita. Tapi kita mesti ingat produk ini adalah nadi kita. Ya, produk inilah asbab, ya, duit kita masuk. Produk ini adalah akad jual beli kita berniaga. So kita kenalah ambil pot sikit, ya. Saya tahu kadang-kadang leader-leader power tu dia memang dah ada group, so dia tak payah ambil pot pasal produk pun. Ya, tapi jangan macam itu. Kita kena ada sedikit knowledge, ya, sebab kita kena bukan saja, saya bukan nak orang AG ni jadi penjual yang bagus, tapi kita nak jadi penjual yang berinformatif dan yang paling penting sekali penjual yang ada etika, ya. Etika tu pun penting tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab mana pula ni? Etika pun penting, ya, sebab kita menjual produk kesihatan. So kita kena tahu, kita kena advice yang betul. Kita jangan ya-kan aja. Saya paling takut orang yang spesies dia ya-kan aja ni. Orang tu tanya betul. Tanya betul. Itu bahaya tu. Janji dapat closing, janji dapat RM90, janji dapat pairing. Jangan guys. Itu maksud saya. Kita kena jadi penjual yang beretika. Kita tahu apa yang boleh cakap, kita tahu apa yang tak boleh cakap dan sebagainya. Ini tidak, anak saya buta, tuang AG Sera kat mata dia, nanti celik mata dia. Wah, macam tu sekali. Dia punya taksub dengan produk tu. Bahaya-bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang kita maklum, hari ini kita ada 2 produk yang kita nak cover.
Apa keluar yang ni pula? Ya, kita ada 2 produk nak cover, iaitu yang pertama AG Brock dan keduanya kita ada AG Fibery. Dan AG Fibery kebelakangan ni saya banyak dapat soalan-soalan daripada negara Brunei dan juga Singapura. Ya, apparently because mereka pun baru saja mendapat AG Fibery. So, be here today, ya, be here today, dan saya akan bagi sedikit briefing lah ya tentang kita punya AG Brock dan juga AG Fibery, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So ini dia kita punya bisnes. Kita bukan saja nak cerita kekayaan, tapi kita nak juga cerita kesihatan. Jom kita sihat dan kaya. Tiba-tiba keluar pula slogan ya. Jom sihat dan kaya. Alright. AG Brock, tuan-tuan dan puan-puan. AG Brock saya rasa ramai yang tahu ya, sebab setiap malam Rabu preview saya pun menyentuh sedikit tentang AG Brock. Tapi walau macam mana pun malam Rabu tu oleh kerana waktu yang suntuk ya, kita kena buat 2 produk, ada marketing plan lagi dan sebagainya. So AG Brock tu saya cerita sekadar sikit-sikit bagi mudah faham. Tapi hari ini kita akan pergi lebih detail sedikit ya. So hopefully saya boleh habislah AG Brock ni dalam masa 40 minit ke 1 jam, fokus hanya pada AG Brock sahaja. Baik. Alright. So seperti yang anda tahu, kita punya produk-produk semua kita lebih menekankan teknologi lebih daripada bahan ya. So kalau kita punya AG Sera tu kita ada teknologi Hydrolift dan juga Ceramosite ya, daripada France dan juga Espanyol lah, daripada Spain. Tapi kalau di AG Brock ni kita berbeza, kita instead of 2 kita ada 3 teknologi yang kita muatkan, iaitu yang pertama adalah teknologi True Brock daripada USA, kedua teknologi Eldercraft daripada Italy, dan yang ketiga adalah teknologi Yestimum ya, daripada Germany. So AG Brock, kalau AG Sera tu dia punya tagline antioksidan, tapi AG Brock dia punya tagline adalah immunity. Tapi kita tak menepikan AG Brock juga ada antioksidan. Antioksidan ni kita tak boleh lari guys ya, sangat-sangat penting. So kalau boleh kita berterusan je, kalau kita ada 2-3 suplemen yang ada antioksidan pun selit-selit tak ada masalah. Ini adalah pembersihan, sebab kalau dia pemakanan macam produk kita pemakanan, kalau ambil lebih pun tak adalah overdose ya, tak adalah overdose. 1 seceh 2 seceh, kalau 3-4 seceh tu satu hari badan kita mungkin boleh proses 2-3 seceh. Selebihnya mungkin tak diperlukan tubuh, maka dia akan buang, berkumur, kencing, berak dan sebagainya. So membazirlah ya. So kita kena tahu berapa dos yang kita ambil. Baik. Dan immunity sekarang ini saya rasa rata-rata kita sebagai orang AG Nutrition kena ambil kesempatan juga dengan produk AG Brock ni ya, sebab sekarang ni kadang-kadang produk ni pun dia boleh jadi laku keras atas faktor isu semasa. Ya, kita keluar AG Brock ni pun semua orang tahu ya, setahun 2 tahun ni bila cakap virus je semua takut. Sebelum tahun 2000 masa sebelum pandemik ni bila orang cakap virus semua suka. Ya, benda viral ni best, benda viral ni best. Banyak boleh jadi kaya kalau ni jadi viral, produk aku viral semua. Perkataan virus tu memang berzikir tu. Tapi betul lah orang kata ya, apa yang kita banyak zikir tu doa, lala virus betul lah sampai. Okey, virus betul dah sampai. So virus betul dah sampai, so kita kena tingkatkan immunity kita ya, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan ya. So immunity is your priority. Baik. Untuk AG Brock ini juga saya juga suka nak tarik perhatian anda untuk memahami punca-punca kita sakit. Kenapa kita sakit in the first place? Kenapa kita dapat penyakit kronik? Kenapa kita diserang flu dan sebagainya? So kita nak kena faham punca-punca macam mana penyakit, orang kata sifat penyakit ini. So bila kalau kita kenal dia, so kita boleh defend diri kita dengan lebih baik dan lebih berkesan. So biasalah ya, benda-benda macam ni, the more you know is better. The more you know, the more you can prepare. Macam itulah ya, kalau kita pergi berperang pun, kalau kita tak tahu musuh kita tu siapa, dia berapa orang, dia ada pakai apa dan sebagainya, ada high chances kita lawan dengan dia, kita akan kalah. Sebab kita tak ada apa-apa information. Kalau dalam bahasa polis, tentera dia panggil intelligence. Spy, 007. So, kenapa benda tu penting? Sebab nak memenangi. Kenapa ada orang-orang macam James Bond tu? Kenapa ada orang-orang yang macam The Saint tu? Karakter-karakter macam tu. Ya? Dan karakter tu wujud dalam real life kita. Kenapa kita ada orang risik-risik pergi negara dapatkan maklumat? Kerana maklumat penting. Sebab bila kita ada maklumat, kita well informed, kita tahu nak strategikan apa yang kita nak strategikan. Dalam konteks ini, kita nak tahu sifat-sifat penyakit ini supaya kita tahu, kita berinformasi. So, kita tahu apa nak prepare untuk melawan penyakit-penyakit ini dengan lebih baik dan lebih efektif. Baik, kita tengok di sini ya. Punca penyakit ni kalau ikutkan ni dalam table ini, dia pecah pada 3 kategori punca penyakit. Yang pertama dia kata adalah penyakit pembinaan, build-ups. Terbina, penyakit yang terbina.
Ya, so kelajuan dia berlaku ya untuk menjadi satu penyakit menyerang, dia mengambil masa sebab dia membina sikit sikit sikit, lama-lama jadi bukit. Ya. So yang ini macam ni selalunya datang daripada dalaman. Ya, penyakit-penyakit yang membina daripada dalaman. Gula terlebih kumpul, makan gula banyak 20-30 tahun, kena diabetes. Garam tak kontrol, ya. Dia sikit garam tu bagus untuk badan kita, diperlukan, tapi kita tak kontrol. Ya, 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, darah tinggi dan sebagainya, ya. So inilah benda-benda yang datangnya daripada build up. Yang saya selalu cerita kekotoran-kekotoran tu, itulah dia berbuild up, membina daripada dalam. Darah yang banyak, kolesterol pun sama juga. Dia lalu kita punya salur darah, arteri kat jantung kita tu, kolesterol melekat kat dinding sikit, lama-lama dia jadi dinding, dia melekat-lekat, dia block, jadi sakit jantung. So benda ni adalah build up. Dia memakan masa dan pendekatan dia untuk kita tackle, ya, untuk kita respon kepada punca penyakit yang build up ini adalah pembersihan. Ya, dan pembersihan, kaedah rawatan, kaedah kita nak rawat dia adalah untuk pemakanan antioksidan. Adalah rawatan lain, ubat doktor, senaman apa semualah, tapi dalam konteks hari ini kita nak cerita supplementary, makanan tambahan kita. Okay, so antioksidan is your answer. Alright, yang keduanya adalah penyakit yang datang serangan, ya, dan dia bersifat serangan, jangkitan. Dia bukan daripada dalam, dia datang daripada luar. Dan kelajuan dia selalunya segera, kena je terus sakit, ataupun kena je 2, 3, 4 hari, seminggu terus sakit. Dia tak ada makan masa 40 tahun, 30 tahun untuk membina. Dia hampir boleh dikatakan segera. So jangkitan-jangkitan yang kita berdapat ni daripada luar lah, ya, patogen-patogen daripada luar ni, contohnya virus, bakteria, fungus dan sebagainya. So benda-benda macam ini yang boleh mendatangkan penyakit-penyakit. Dia bukan penyakit kronik, tapi dia penyakit-penyakit serangan seperti flu, ya, selesema. Kalau orang yang nakal-nakal sikit tu, dia STD, sexual transmitted disease, dia boleh kena gonorrhea, boleh kena syphilis, kena AIDS dan sebagainya. Yang tu nakal-nakal sikit lah. Ya. So yang ini kita punya kaedah untuk defend kita, mengelakkannya daripada berlaku. Kita kaedah rawatan dia di sini imunisasi. Tingkatkan imunisasi kita supaya kita boleh lawan penyakit. Ya, lain katalah, kalau nak dalam kata mudah, saya suka panggil penyakit yang pertama yang build up tu penyakit padan muka. Sendiri cari. Dah tahu makan gula banyak boleh dari diabetes, kau makan juga gula banyak. Dah tahu isap ukuk tu boleh datang kanser, kau isap juga ukuk banyak-banyak. Itu saya kata. Kategori yang pertama tu kategori penyakit pada muka. Sendiri cari. Termasuklah diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So yang kedua tu penyakit kesian lah. Itu bukan salah kita, serangan. Bukannya kita tahu nyamuk tu tiba-tiba gigit bawa virus denggi. Bukannya kita tahu kawan kita ni ada COVID-19 dan sebagainya. Kita tak tahu. So kita jadi mangsa keadaan. Penyakit yang ketiga adalah penyakit yang datangnya daripada kekurangan nutrisi ataupun deficiency. Ya, yang ini pun boleh dikatakan segera dan ada juga yang mengambil masa. Pendekatan dia adalah pemulihan nutrisi-nutrisi, nourishment. Kita kena nourish tubuh kita dengan nutrisi-nutrisi yang kurang. Vitamins, mineral, zinc, fosforus, karbohidrat dan sebagainya lah. Ini semua benda-benda yang kita kena sentiasa pulih badan kita, dan kaedah rawatan dia adalah pengkhasiatan ataupun nourishment. Ya. So ini 3 kategori penyakit kalau kita faham, ya, yang datang pada dalam, yang serang daripada luar dan datang daripada kekurangan nutrisi. Mungkin datang daripada stres, mungkin datang daripada diet kita yang tak sihat, ya, ataupun kurang makan dan sebagainya. Alright. Mengah pula cakap pagi ni. Okay. So, teknologi yang pertama, kita dalam kita punya produk AG Brock kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah satu teknologi yang kita panggil teknologi True Brock. Teknologi ini diformulakan di USA dan dia dibangunkan teknologi ini untuk pembersihan dan juga pelindungan sel. Lain kata antioksidan, ya. Dan antioksidan kita selitkan juga dalam produk sini sebab antioksidan tu pun sangat-sangat penting sebab setengah orang dia tak makan AG Sera, dia makan AG Brock saja. So antioksidan tu penting, pembersihan tu penting. So bila badan kita bersih, badan kita boleh terima
nutrisi-nutrisi, supplementary, ubat-ubatan yang kita ambil boleh diterima dan boleh berfungsi dengan lebih baik dalam tubuh badan kita. So, kita kena cleankan environment kita. So, bagi pengguna-pengguna yang tak pakai AG Brock, dia pakai True Brock saja. So, kita kena juga masukkan antioksidan. Tetapi bagi yang pakai AG Sera dan juga pakai juga AG Brock macam saya amalkan dua-dua. Tidak ada clash di antara dua-dua ini punya antioksidan punya function. Sekejap lagi saya akan explain kenapa tak clash. Dia ada dua pendekatan yang berbeza. Benda yang sama, prinsipal yang sama, antioksidan, tapi kaedah yang berbeza. Baik, bahan utama dalam True Brock adalah biji brokoli. Ya, bukan sayur brokoli ya. Tapi kita dalam image-image kita semua kita panggil pakai sayur dia lah, cantik warna hijau kan. So kalau pakai biji-biji banyak macam tak cantik lah pula gambar kan. Tapi sebenarnya yang kita pakai adalah biji brokoli ya. Kenapa biji brokoli? Sebab biji brokoli ni kita ada dua benda yang kita nak daripada biji brokoli. Dua benda yang ada dalam biji brokoli yang dipanggil glucoraphanin dan juga myrosinase. So ini dua benda khasiat yang dah tersedia ada di dalam biji brokoli. Tapi dua benda ni kalau dia duduk dalam tu dia tak aktif. Tapi bila kita makan, kita adun, dia masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh kita, masuk dalam sistem darah kita, adunan ini akan campuran menjadikan campuran glucoraphanin myrosinase itu tadi, dia akan menghasilkan sulforaphane dalam tubuh kita. Ini yang kita nak bincang, sulforaphane ni yang terhasil. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kerana apabila sulforaphane ini terhasil di dalam sistem tubuh badan kita, sulforaphane ini fungsi utama dia adalah untuk mengaktivasikan ARE dalam tubuh badan kita. ARE stands for antioxidant response elements. Dalam bahasa Melayunya unsur tindak balas antioksidan yang semula jadi, kerana ini akan merangsang ya enzim antioksidan semula jadi dalam tubuh kita. Okey, saya berhenti sekejap dekat sini. Sebab sini saya nak buat perbandingan antioksidan AG Sera dan juga AG Brock. Ini bagi yang pakai dua-dua lah. Okey, AG Brock kalau anda tengok di sini, kita tak ada menempatkan ataupun memasukkan bahan-bahan antioksidan di dalam produk. Tak ada. Ya. Cumanya bila AG Brock ni kita makan sulforaphane yang terhasil tu, dia akan mengaktivasikan ARE kita dan ini akan mengakibatkan enzim antioksidan semula jadi dalam tubuh badan kita keluar dan buat kerja-kerja antioksidan. Maksudnya kita pakai antioksidan kita sendiri. Berbeza kalau dengan AG Sera. AG Sera ingat lagi tak ya, teknologi Hytolift, bahan hydrocitosol daripada buah zaitun. Hydrocitosol tu buah zaitun tu kita makan, hydrocitosol tu sebenarnya yang membuat kerja-kerja antioksidan dalam tubuh badan kita. Tanpa so yang itu kita makan antioksidan, di sini kita mengeluarkan antioksidan kita sendiri. Tanpa merendahkan yang mana-mana ya, both ways works well. Tak ada masalah. So kalau orang kata, kadang-kadang dia tanya, Cik Syahan, kalau saya makan AG Sera dengan AG Brock, satu hari satu seceh ni, tak banyak sangat antioksidan ke? Ya, sebab AG Brock antioksidan, AG Sera antioksidan. Saya tanya, selama ni you makan AG Sera berapa seceh sehari? Saya makan 2 seceh sehari. Samalah juga, 2 kali antioksidan kau makan. Okey je kan? Okey, no problem. Jangan risau. Ingat guys, kita adalah makanan, bukan ubat, bukan suplemen. Pergi dekat KKM, dia ada 3 kategori kalau dia nak luluskan makanan kita punya produk. Sama ada, yang pertama adalah kategori ubat. Dadah lah, dadah terkawal macam Panadol, penicillin, antihistamin yang kita makan, ubat cair darah, itu semua ubat. Kategori kedua adalah kategori suplemen. Ya, kategori suplemen ataupun makanan tambahan ya. Yang ini kategori ini untuk produk-produk macam vitamin A, B, C, B12, folic acid, B complex, multivitamins dan sebagainya. Itu direct ya, suplemen. Yang ketiga dia adalah kategori makanan. Ya, so kategori makanan ini macam produk kita kategori makanan. Dan sebagai kategori makanan, you must remember, kita tak ada maksud unsur-unsur overdose tu tak ada. Saya boleh kata jadi, you nak makan 10 seceh AG Brock sehari pun, makanlah 10 seceh. Alhamdulillah, beli banyak-banyak sikit. Selalu naik sale. Tapi buat apa? Membazir. Ya, sebab badan kita memang naturally, kita punya badan boleh proses so much. Sama lah macam kita makan. Kalau bila kita makan makanan,
badan kita akan ambil, metabolisme kita akan ambil mana yang perlu, hantar kepada bahagian-bahagian tubuh kita yang memerlukan. Selebihnya yang tak perlu tu berak kencing buang berkumuh lah. Dia akan flush. Sama juga kalau kau makan AG Block sampai 10 seceh sehari, mungkin dia ambil 2 seceh je, 8 seceh tu tak diperlukan dan dia akan flush. Rugilah, benda bukan murah. Kan? Ya. So pada saya, dos produk kita seperti AG Sera dan AG Block, ya, 1 seceh sehari sudah memadai, 2 seceh terbaik, 3 seceh cukup, jangan lebih daripada itu. Ya. Tapi jangan takut, nak ambil lebih pun ambil lah, ya. Tapi tak adalah overdose bila makan 10 seceh tu berbuih mulut, tak ada, ya. Jangan risau, semuanya okey, selamat. Dia adalah kategori makanan. Alright. So, bila kita dah keluarkan antioksidan kita punya enzim, apa yang akan jadi? Kesan AR2, ARE tadi itu, bila dia dah keluar, ya, apa yang dia buat, antioksidan itu akan membersihkan sistem tubuh pula. Dia akan membersihkan organ-organ kita yang orang kata organ-organ utama kita. Contoh, dia bersihkan paru-paru untuk orang merokok. Ya, bersihkan kulit. Orang perempuan sukalah kulit yang bersih. Liver. Liver untuk orang yang suka makan manis, untuk orang yang suka minum alkohol. Ni kenalah, ya. GI tract, usus kita, dia bersihkan sel-sel otak kita, ya. Dia bersihkan kidney dan macam-macam, ya. Kita punya platelet darah kita, ya. Macam-macam organ dalam tubuh kita boleh dibersihkan, kecuali dosa je dia tak boleh bersih. Dosa kena sujud 2 rakaat, taubat. Ya. Okey. So itu bila dah bersih dan keadaan ini akan membuatkan organ kita boleh berfungsi secara optimal, ya, organ yang bersih. Dan di kotak kuning di sini juga mengatakan bahawa kalau antioksidan kita tinggi dalam tubuh badan kita, maka penghapusan karsinogen boleh berlaku. Ini penting ni. Karsinogen ni sebenarnya satu benda yang boleh membawa kita ke arah kanser. Dia dalam keluarga kanser lagi, ya. Dia sudah jatuh bawah keluarga kanser. So karsinogen ni, nak bagi anda faham, macam orang kata rahim mengeras. Karsinogen, paru-paru mengeras, dah tak berfungsi. Itu adalah karsinogen. Sel-sel kita mati. Dia jadi keras tu sebab dia mati. Ya, itu adalah karsinogen. Dan karsinogen punya ejen yang kita selalu makan bawa dalam tubuh badan kita. Jeng. Semua orang suka makanan ni. Ikan bakar, ya, sate, barbecue, ayam bakar Wong Solo. Ya. Macam-macam, ya. Yang bakar-bakar tu, yang hitam-hitam kerak tu, itu yang sedap tu. Tapi itu adalah karsinogen, guys. Itu adalah karsinogen. Dan karsinogen ini bukan saja boleh berlaku kat bakar-bakar tu, dia boleh berlaku dalam badan kita, dalam organ-organ tubuh badan kita juga. Ya, dia boleh mengeras. Mungkin tak hitam sebab bukan dari kita, bukan terbakar, tapi dia mati. Ya, sama sifat. Mati, dia mengeras. So, AR2 ini boleh menghapuskan karsinogen di dalam tubuh badan kita secara tak langsung. Dia boleh membantu kita mengelakkan penyakit kanker. Pembentukan sel kanser. Sebab karsinogen ini yang penyebab, ya, dia penyebab sel kanser boleh berlaku. Alright. Seterusnya kita ada teknologi Eldercraft. Ini teknologi yang kedua daripada Itali, dan teknologi ini datangnya daripada buah beri yang kita panggil elderberry daripada Eropah, dan teknologi ini dibangunkan untuk meningkatkan sistem imun kita, specifically virus, ya. Bila kita tingkat imun tubuh badan kita, kita ada target apa, kita nak defend tubuh kita daripada serangan patogen. Dan serangan patogen ini boleh bersifat viral, dia boleh bersifat bakterial dan juga boleh bersifat fungal. Ya, dan teknologi Eldercraft ini dibangunkan specifically untuk melawan virus, defend diri kita daripada virus. Dan dia menariknya tentang Eldercraft ni, guys, dia ada kaya dengan anthocyanins, polyphenol dengan polysaccharide. Ini penting ni, tiga-tiga bahan ini. Ini dia punya bahan yang 3 layer melawan virus. Alright? Dan yang saya tertarik di sini adalah teknologi. Sebab Eldercraft ini dia melibatkan nanoteknologi. Tengok kat gambar rajah ni, This is very interesting. Ini just general knowledge. Kita faham kita punya produk. Ini adalah penapis dia. Okay, ini adalah jus elderberry yang kita katakan tadi tu. Apabila jus elderberry tuang jatuh ke atas penapis, ya, mana yang halus tu akan melepasi penapis itu seperti air, gula dan garam. Yang lebih besar adalah 3 bahan ni lah, anthocyanin, polyphenol dan polysaccharide ni tak boleh tembus pelapis, maka di sini kita ambil
endokainin, polyphenol dan polysaccharide dan buat teknologi Eldercraft ini. Dan yang menarik dalam teknologi ini tuan-tuan dan puan-puan, lihat dekat penapis ni. Okay. Ini bukan penapis dapur mak kita tau, penapis tepung tu ataupun kilang punya tapis pasir ke, tidak. Penapis ini kalau anda tengok di sini, penapis ini adalah membrane cell. Membrane cell. Sel, ya, dinding sel tu tahu tak berapa kecil ya. Kita nak kena tengok mikroskop besarkan berpuluh ribu kali baru nampak setitik kecil. Itulah kecilnya sel. Tapi sekecil-kecil sel itu kita buka dinding sel. Dinding sel itu digunakan sebagai penapis yang saya tengah tunjuk dalam skrin saya sekarang ni. Inilah dia, dinding sel. Bayangkan teknologi itu betapa halus, betapa nano teknologi ini. So ini bukan satu penapisan yang murah, ini adalah satu teknologi penapisan yang sangat-sangat high-tech dan sangat-sangat mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, okey, kita balik pada endokainin, polyphenol dan polysaccharide. Tiga-tiga bahan ini, this is how it works. Dia memberi kita 3 lapisan defense terhadap virus untuk tubuh badan kita. 3 layer of defense. Yang pertama, polyphenol. Okey. Sebelum saya touch yang ini, saya nak anda betul-betul faham konsep virus ni sebenarnya. Apatah lagi sekarang ni memang tengah benda yang hot topic lah kan, virus ni. Okey. Virus ni, dia tak macam bakteria. Bakteria dia laju. Ya, dia sampai ke kita, dia start buat kerja. Tapi kalau virus ni, dia tidak boleh bekerja. Sebab virus ni sebenarnya dia bersifat apa orang kata parasit. Parasit. Ya, dia bila masuk dalam badan kita, dia tak boleh aktif lagi. Untuk dia jadi aktif dalam badan kita, dia kena cari sel tubuh, sel induk ataupun host sel. Dia kena masuk dalam sel tubuh kita, tembus dinding sel, duduk dalam sel tubuh badan kita. Dia docking kat situ, dia sedut tenaga dan makanan-makanan sel kita. Bila dia hidup, baru dia activate dan baru dia boleh buat kerja-kerja jahanam dia dalam tubuh badan kita. So itu adalah sifat sel. Sifat sel pula. Sifat virus. Okay. Dan virus ini, dia punya nak masuk dalam virus kita ni, dia punya certain bentuk yang sudah tertentu. Ya, virus ni dia boleh masuk dalam dinding sel. Contoh kalau saya bagi, tak apalah, kita cerita dulu. Okay. So sel ni, virus ni bila dia menyerang, dia nak masuk ke dalam virus. Polyphenol ini yang saya tunjuk bahan pertama ni, polyphenol ini adalah dia punya frontline defense. Frontline yang pertama sekali. Sebab polyphenol apa dia buat? Dia ikat diri dia keliling virus supaya virus tak boleh masuk ke dalam sel. Nak bagi anda mudah faham, saya bagi contoh, analogi. Tahu tak kotak permainan baby punya toy? Yang kotak ada lubang petak, ada lubang bintang, ada lubang bulat. Biji bintang kita masuk dalam lubang bintang, biji square kita masuk dalam lubang square, biji bulat kita masuk dalam lubang bulat. Saya rasa semua orang tahu mainan tu. Saya tak tahu apa nama mainan tu. Tolong komen siapa tahu nama mainan tu. Ya. Dulu saya tak tahu. Okey, mainan tu semua orang tahu. Okey. Bayangkan virus adalah biji bintang. Bayangkan saja. Ya, ini bagi mudah faham. Biji bintang. Dan untuk dia masuk dalam kita punya sel, kotak tadi tu, dia kena melalui lubang bintang itu baru dia boleh lepas. So apa polyphenol buat? Di sini dia kata polyphenol mengikat dirinya dengan virus, membuat virus tak boleh tembus dinding sel. So kita bayangkan polyphenol ni bentuk dia macam getah. So dia pergi dekat biji bintang tu, dia ikat diri dia. Sampai jadi segumpal. Bila dia dah jadi segumpal, dia dah jadi deform. Ya, dia dah jadi bentuk dia dah lari bentuk asal dia. So bila dia nak masuk dalam lubang bintang tadi tu, dia dah tersangkut. Dia tak boleh masuk lagi dah. Itu fungsi polyphenol. Jangan ambil apa yang saya explain ni secara literal ya. Saya bagi anda mudah faham, bagi mudah visualize. Alright? So bagi dia tak boleh masuk. Alright. Sekarang virus tak boleh masuk. Kita masuk endokainin pula. Lapisan kedua punya defense. Okay, apa endokainin buat? Dia menghapuskan, bukan menghalang sebenarnya dia menghapuskan neuraminidase virus itu. Neuraminidase ini adalah komponen virus, bahagian virus yang membolehkan dia bergerak ke sana ke sini, memberi mobility kepada virus itu. Ya, so kalau virus tu sebiji kereta, neuraminidase ni sistem tayar dan sistem steering dia. Yang membolehkan kereta tu bergerak. Itulah neuraminidase, membolehkan virus bergerak. Apa endokainin buat? Dia patahkan tayar, dia patahkan steering,
Kereta tu tak boleh bergerak, lumpuh. So itulah dia fungsi neuraminidase untuk melumpuhkan virus. Ya, alright. Yang ketiga, bila virus tu dah lumpuh, lapisan ketiga pula masuk, kita polysaccharide, dan polysaccharide dia punya ni adalah untuk pembersihan, meningkatkan sokongan imun. Apa yang polysaccharide buat? Dia neutralkan virus tadi tu. Yalah, virus tu tak boleh masuk, dah lumpuh, takkan kita biar je sampah tu dalam sistem badan kita. So kenalah bersihkan. Kalau salah satu pembersihan, meneutralkan dia supaya dia daripada virus yang rosak, dia boleh ditukarkan kepada sel tubuh yang berguna kepada sistem tubuh badan kita. Dia meneutralkan. Dia tarbiyah, dia bagi motivasi, dia dakwah, benda tu berubah jadi lebih baik. So okay guys, 3 layer ya. 3 layer defend virus. Virus datang, first polyphenol block. Larikan shape dia, tak boleh masuk. Endokainin dah lah tak boleh masuk. Endokainin datang, lumpuhkan dia. Lepas tu dah lah lumpuh, tak boleh gerak. Lepas tu polysaccharide datang, ustaz ni datang, tarbiyah dia. Sampai dia insaf, dia berubah menjadi sel yang baik. So 3 layer guys. Ya, 3 layer. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga adalah beberapa maklumat yang dan secara publiknya yang saya tak boleh kongsi ataupun saya tak boleh sebut sebenarnya, tapi tuan-tuan dan puan, tapi pagi ini kita internal hanyalah di kalangan kita. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada benda di belakang teknologi Eldercraft ni yang mengujakan saya, ialah sebenarnya dia menjalankan clinical test ke atas. Ya, sebelum COVID-19, apa virus yang orang takut sebelum COVID-19? H1N1. Ya. So Eldercraft ni sebenarnya ada test ke atas H1N1, dan itulah, jangan rekod sebab saya nak kongsi juga dengan anda, sebab you're my friend. Kan, you're my friend, aku nak kongsi juga benda-benda macam ni. Okay, dia test on H1N1, 100% success rate sembuh. 100% tau. Tapi yang ni jangan buat posting dekat Facebook, jangan. Yang ni kita untuk kita, because you're my friend, ya. Ini saya share, tapi yang ini tak boleh dicerita-cerita, dan saya pun sebenarnya tak sebut pun. Tapi hari ni, pagi ni, cuaca mendung, sedap, aku pun bosan PKP, mulut cerita sikit, terkeluarlah benda ni. Ya, sebenarnya sangat power Eldercraft ni, tuan-tuan dan puan. Tak ada clinical test ke atas COVID-19. Saya tak boleh buat apa-apa clean ke atas COVID-19, ya. Tapi H1N1 ya adalah satu virus yang sangat-sangat bahaya sebelum COVID-19, dan alhamdulillah dia boleh ditekan. Okey. Takut pula aku terlepas macam tu. Okey. Yestimum. Teknologi daripada Germany juga dibangunkan untuk tingkatkan sistem imun, tapi yang ini dia fokus pada bakteria. Ya, bahan utama dia daripada yeast yang kita buat sayur pula. Kita buat roti pakai yeast, datangnya lepas tu dalam yeast tu kaya dengan beta glucan. Alright. Sebelum saya pergi lanjut tentang Yestimum ini, saya nak bawa sedikit anda faham tentang jenis imuniti tubuh yang wujud dalam tubuh badan kita. How does immunization works dalam tubuh badan kita? Alright. Kita ada yang pertama, ya. Kita ada sejenis immunity, sejenis pendekatan immunity yang dipanggil adaptive immunity. Dia pendamaian bersama. Bahasa dia saya tak tahulah, dia make peace, ya. Dia pendamaian bersama ancaman. Faham tak maksud saya? Ya. Ada yang membunuh ancaman, ada imun yang membunuh ancaman, ada yang pendamaian. Macam tadi itulah yang saya tunjuk ni. Sekejap. Ini polysaccharide. Dia tak bunuh virus tu. Dia berdamai dengan virus tu. Dia menasihat virus tu, dia tukar virus tu jadi baik. Dia tak ada keras-keras. Dia penuh dengan diplomasi lah. Kalau bagi faham. Okay. So itu adalah pendamaian, very diplomatic way. Adaptive. Contoh yang paling saya boleh bagi ialah kalau orang menghisap rokok, contoh. Ya. Dulu dia hidup 20 tahun dia tak hisap rokok. Tiba-tiba dia berkawan dengan kawan-kawan pergi karaoke, dia hisap rokok. Ya. So rokok yang pertama seumur hidup dia tu, dia sedut, apa jadi? Dia sedut. Apalah ni? Macam mana kau hisap benda dia? Ya, tak biasa, tak imun. So lepas tu hari kedua, minggu depan kawan bagi rokok sikit, sedut. Boleh sedut dah. Tapi tak selesa, tapi dah boleh sedut dah. Ya. Lepas tu lagi 2-3 hari kawan bagi lagi sebatang rokok, sedut yang ketiga pula. Dah boleh dah. Tapi masih tak faham.
Lagi keempat, kelima, ke sudut yang kelima. Sedapnya. Dia dah immune. Ini dia. Adaptive immunity. Adaptive immunity ni kita kena berhati-hati juga kerana adaptive immunity ini juga boleh banyak dikaitkan dengan ketagihan. Dengan ketagihan. Macam rokok, saya explain tadi, dadah, alkohol, samalah juga. Dia adapt. Ya. Lepas tu, kedua, immunity jenis yang kedua, kita panggil innate immunity. Yang ni dia gangster sikit, wajar. Dia nampak, dia serang, dia bunuh je. Dia tak ada diplomasi. Ini macam neutrophils, macrophage, NKC, natural killer cells dalam tubuh badan kita. Itulah yang dia buat. Dia cari yang tak bagus ni dalam badan kita, tembak, bunuh, makan, ngap. Tapi yang tadi tu, bila dia nampak, dia datang. Assalamualaikum. Ini tak bagus ni. Cik, kalau buat macam ni, kena macam ni. Dia sangat diplomasi. Alright. Kita nak cerita Yestimum yang ni. Dia gangster. Yestimum ni dia lawan, dia gangster. Sebab dia tiga-tiga bahan ini. Sebab apabila kita consume beta-glucan ke dalam sistem tubuh badan kita, dia akan mengaktivasikan tiga benda ni. Macrophage, neutrophil, NKC. Natural killer cell. Apakah benda-benda ini? Ini adalah sel-sel immunity dalam tubuh badan kita. Nak bagi anda mudah faham, mana dia duduk? Dia duduk dalam sel darah kita. Sel darah kita ada tiga, dalam darah kita ni ada tiga jenis sel. Kita ada sel darah merah. Sel darah merah untuk carry oksigen, carry nutrien dan sebagainya. Itu sel darah merah punya fungsi. Dalam darah yang sama, kita ada sel darah, kita ada blood platelet darah. Platelet darah ini untuk kontrol kepekatan ataupun kecairan darah ini. So kalau anda luka, tiba-tiba luka darah berdarah, tak sampai berapa minit dah kering, tutup. Itu kerja-kerja imun tu. Dia platelet darah. Kalau tidak meleleh-leleh, kita keluar bedar darah, kita boleh mati. Okey, sel yang ketiga dalam darah kita adalah sel darah putih. Okey, sel darah putih fungsi dia adalah untuk immunity. Dan dalam sel darah putih kita ni, inilah sel-sel yang membina darah putih kita. Macrophage, neutrophil, NKC, natural killer cell. Boleh follow. Dan macrophage, dia punya function adalah untuk menghapuskan sel-sel yang rosak berpenyakit. Neutrophils memusnahkan bakteria. Dia boleh juga virus dan fungus. NKC, natural killer cell, berperanan sebagai menghapuskan sel-sel yang dijangkiti virus dan juga dia boleh membunuh sel-sel yang sudah menjadi cancerous. NKC. Tuan-tuan dan puan, NKC ini sangat menarik. Anda pergi ke YouTube, type saja natural killer cell, ada banyak visual-visual yang menunjukkan macam mana dia buru-buru yang tak baik dalam badan kita dan dia membunuh. So itu Yestimum. Alright. Yang seterusnya, kita ada tiga lagi bahan selain daripada tiga yang tadi itu. Kita ada buah camu-camu yang sangat kaya dengan vitamin C, antimikrob, kembangkan salur darah kita supaya darah kita flow dengan cantik. Kita ada juga beri campuran, kawal kolesterol, tingkatkan kolesterol yang baik, turunkan kolesterol yang tidak baik supaya darah kita lebih cair, dan bila darah kita lebih cair, jantung kita lebih tenang, faham? Dan darah cukup ke seluruh badan. Ini sangat penting. Lepas tu kita ada juga buah fig yang sangat kaya dengan mineral seperti potasium yang penting untuk darah, saraf, kalsium untuk tulang, magnesium, iron, copper untuk darah kita dan sebagainya, hormon kita dan sebagainya. Alright. Apa yang saya nak anda faham tentang produk AG Brock ini, kenapa tiga bahan tadi itu, Yestimum, Trubrock dan juga Eldercraft, dan kenapa bahannya ini? Tiga bahan ini sangat-sangat penting untuk pemulihan nutrien penting. The restoration, the replenishment of essential nutrients dalam tubuh badan kita. Kerana apa? Kerana untuk Trubrock, Eldercraft dan juga Yestimum tadi tu buat kerja dengan baik, dia ada pembakaran dia, fuel dia. Sama juga macam manusia. Manusia nak bekerja, kita nak dapatkan kerja, kita kena makan. Fuel, itu fuel kita. Kereta nak bergerak, kena ada petrol. Petrol tu fuel dia. Mesin-mesin kat kilang nak berjalan, kena ada diesel. Itu dia punya fuel. Ataupun kena ada natural gas ataupun LPG. Itu dia punya fuel. Sama juga dalam pendekatan kesihatan untuk Trubrock, Eldercraft dan juga Yestimum buat kerja-kerja immunity dan antioksidan dia dengan baik dan secara berterusan. Dia pun ada pembakaran fuel dia. Apa yang dia bakar? Dia bukan bakar petrol, dia bukan bakar fuel, tapi dia bakar
nutrien-nutrien essential, nutrien-nutrien yang penting dalam badan kita, dia ambil, dia bakar. Dan bila dia buat kerja yang baik, nutrien-nutrien penting yang ambil bakar tu perlu replenish, perlu digantikan. Ya, saya selalu beri analogi, kalau bayangkan kalau anda buka perniagaan car wash, ya, cuci kereta, car wash. So bila anda buka car wash tu, anda ada supply. Ada tangki air, penuh air, kita ada shampoo cuci kereta, shampoo cuci tayar, kita ada berus, kita ada kain. Itu supply kita. Okay? Cuci itu anggaplah kononnya macam antioksidan. So, bila kita beroperasi, kita pun cuci kereta, kita datang kita cuci, kita datang kita cuci. Di hujung hari, kedai car wash kita tutup, kita pandang belakang, apa dah jadi tangki air tadi tu? Air dah habis. Tengok shampoo botol-botol, shampoo dah habis. Kain cuci kereta dah koyak rabak. Bayangkan kalau kita tak gantikan balik ni, besok kereta lagi datang, macam mana nak cuci? Air dah habis, kain dah koyak, shampoo dah habis. So apa yang kita buat untuk cucian yang berterusan, setiap hari bila habis kita kena ganti air, kita kena beli shampoo, ya, kain yang koyak kita kena ganti. Samalah juga buah fig, camu-camu dan beri campuran, fungsi dia dalam AG Brock adalah untuk mereplacekan balik nutrien-nutrien penting yang digunakan oleh 3 teknologi tadi itu supaya mereka boleh buat bekerja dengan lebih berkesan dan berterusan. Alright. Ya, so saya pendekkan cerita, rumuskan ya, produk kita ni tadi, so True Brock adalah untuk antioksidan, pengukuhan, pembersihan dan pelindungan sel. Eldercraft dan Yestimum adalah untuk sistem imun kita, virus dan juga bakteria specifically. Dan juga kita ada 3 bahan, fig, camu-camu dan mixed berries adalah untuk fungsi dia pemulihan nutrisi penting supaya yang 3 berada dekat atas ni boleh buat kerja dia dengan baik dan berterusan. Okay. So, ingat ya tuan-tuan dan puan, kalau kita ikutkan, tadi kita faham balik punca penyakit yang datang daripada pembinaan, daripada dalaman, ya, daripada dalaman. Banyak sangat gula lama-lama jadi diabetes. Banyak sangat nikotin tak jadi kebebas, pencemaran sel lama-lama jadi kanser. Banyak sangat kolesterol lama-lama darah pekat, tersumbat sana sumbat sini jadi stroke, sakit jantung. Ini semua daripada dalaman. So dia kena bersih. Lepas tu serangan daripada luaran, kena ada imunisasi. So lepas tu punca penyakit, kekurangan nutrisi. So kalau anda tengok AG Brock kita punya pendekatan lengkap. Tengok kaedah rawatan yang hujung ni, antioksidan dia punya teknologi pun ada, imunisasi pun kita ada, Eldercraft dan Nicogestimum, dan untuk penghasiatan dan nourishment, untuk nutrisi kita ada buah camu-camu, buah fig dan juga mixed berries itu tadi. So AG Brock adalah pemakanan yang lengkap untuk anda pada hari ini. Your immunity is our priority. Dah macam iklan TV pula. Okay, alright. Itu dia tentang AG Brock. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu tak ada. Ya. Dan juga ni kita asingkanlah. Saya kongsi juga AG Sera, AG Beauty kita ketepikan. Bukan kita tak cerita cantik hari ni. Beza AG Sera. AG Sera dia general. Ya, dia ada untuk kecantikan sikit dan juga kesihatan sikit. Sebab kenapa? Sebab AG Sera ini adalah produk sulung kita guys. Ya, masa kita start business, so kita tak ada clear direction mana ni nak pergi ni. So we have to come out with a more general product yang untuk kecantikan ada, untuk kesihatan pun ada. Berbeza kalau untuk kesihatan AG Brock, kita tak ada cerita kecantikan. Walaupun antioksidan dia boleh memberi kesan yang baik untuk kulit kita, tapi dalam AG Brock kita tak cerita kesihatan. Ya, kita cerita antioksidan yang lebih extended, ya, meningkatkan imun, lawan virus bakteria, pemulihan nutrisi penting dan menguatkan fungsi-fungsi organ tubuh badan kita. Produk seterusnya adalah AG Fibery. Ya, AG Fibery satu produk yang baru juga sebenarnya dalam kita punya bisnes, dan juga lebih-lebih lagi bagi kawan-kawan kita yang berada di Singapura dan juga Brunei Darussalam. Diorang baru saja kebelakangan ini dapat AG Fibery di tempat masing-masing. Ya, dan juga ini adalah satu produk yang saya rasa sangat relevan, ya. Bukan saja orang nak slim down saja, ya, untuk gunakan produk ini. Sebenarnya dia bukan slimming saja, tetapi dia lebih pada juga menjaga kesihatan usus kita. Sebab buang air kecil, buang air besar ni, buang air besar sebenarnya adalah satu isu yang besar sebenarnya. Sebab kita dah memang dalam culture kita, ya, dalam culture kita, orang Malaysia lah, maybe Chinese, Indian, maybe Malay juga, sama juga.
dan memang dalam budaya kita rakyat Malaysia kita tak banyak mendengarkan makanan buah. Ya, kita banyak makan protein, ya, banyak makan daging dan kita banyak makan karbohidrat seperti roti dan juga nasi, kentang dan sebagainya, tapi kita tak menekankan buah dalam diet kita daripada seharian, ya. Mungkin kita makan juga malam tengok TV, mungkin antara anda adalah jenis yang potong apple, mungkin potong betik, tengok TV dan sebagainya, tapi itu tak cukup. Maksud saya ni dalam kita punya regular diet, pagi kena ada buah sikit, lunch pun kena ada buah sikit, malam pun kena ada buah sikit. Kalau budaya pemakanan orang barat memang diamalkan begitu. Ya, tak percaya pergi hotel. Kalau kita makan breakfast hotel, ya, dia ada bagi kita scrambled egg, cereal dan sebagainya, selalu ada buah. Orang putih memang macam itu. Kalau orang Eropah memang dia makan macam mana pun ada sikit semangkuk buah. Ya, baik budak-budak dan sebagainya. Tapi kita dekat sini kita tak ada, ya. Nama budaya kita pagi je kita makan nasi lemak. Kita makan thosai, kan? Kita makan dimsum pagi-pagi. Terus jam ke situ, kita tak ada makan buah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah sangat-sangat penting kerana buah-buah ini akan bagi kita fiber dan fiber ini membantu kita untuk membuang. Ya, membuang. Dan kalau kita tak buang dengan secara baiknya, secara betul, tuan-tuan dan puan, saya rasa semua orang pun tahulah, ya, apa jadinya kalau kita tak berak, tak buang 3 hari, 2 hari. Ya Allah, siksanya. Ada yang sampai level sakit-sakit kepala pun ada juga. Ya, tuan-tuan dan puan. So itu dia sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini, ya. So okey tuan-tuan dan puan, untuk itu mari kita jump straight into kita punya next produk, iaitu produk kita seterusnya adalah AG Fibery. Ya, dengan tagline dia bukan saja look good tapi kita nak feel good. Jangan anda dah makan produk ni jadi slim, look good, ya, tapi tak feel good. Tai banyak dalam badan memang tak boleh feel good. So dia dua-dua sekali jalan. Kita bukannya nak nampak cantik tapi kita nak rasa pun cantik. So itulah AG Fibery punya tagline yang kita bawakan tuan-tuan dan puan, dan ini sangat-sangat penting, ya. Produk ini saya tak ada cerita panjang. It's very simple and straightforward product. Dan juga apa yang kita perlu faham ialah apakah sebenarnya dietary fiber. Ya, dietary fiber ni sangat-sangat penting, ya, untuk kita proseskan segala pemakanan yang kita makan, tuan-tuan dan puan. Dan juga fiber ini adalah sejenis karbohidrat yang tidak boleh dihadam, tidak boleh digest oleh tubuh manusia. Ini yang saya suka dia punya tagline ni. Fiber adalah sejenis karbohidrat yang tak boleh diproses oleh tubuh badan kita. Maksudnya fiber ni kalau dia dah masuk dalam badan kita, dia keluarkan balik. Dia keluar balik. Dia tak boleh diproses sepenuhnya. So itu dia sangat-sangat penting dan fungsi utama dia adalah untuk flush, tarik, ya, segala-galanya dalam usus kita, dalam kita punya usus besar dan kecil sampai ke lubang tubuh kita tu, flush, kasih bersih, supaya tak ada bakteria, tak ada tahi-tahi melekat, dan tahi-tahi tu najis-najis tu yang kalau kita terbiar kat dalam tu, itu yang bawa macam-macam toksik, macam-macam bakteria, dan itu boleh mengakibatkan macam-macam penyakit, bukan saja sakit perut saja tuan-tuan puan, boleh sampai ke level kolon kanser, ya, kanser usus, kanser rahim dan sebagainya. So ini yang kita tak mau, kita nak bersihkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan bayangkanlah, ya, kalau kan sedangkan pipe dalam rumah yang berusia 15-20 tahun tu, pipe air ke, pipe saluran tu, kalau kita buka pun dah punya berkeladak. Air pipe kita buka macam biasa je. Daripada awal kita pindah rumah ni sampai lah ni dah 20 tahun, kita buka air macam tu juga air yang keluar, banyak tu juga air keluar. Tapi bila kita buka balik kat pipe tu dah lain dah. Berbeza 15-20 tahun lepas, kotor, berkeladak, berlendir, slimy, tersumbat, terbina, plug dan sebagainya. So itu baru 15-20 tahun. Bayangkan kita punya salur usus yang berkilo-kilometer. Salur usus kita ni berkilo-kilometer. Dalam ni kalau kita buka semua. Yang dibiarkan 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Astaghfirullahalazim. Apalah rupa dalam tu, neraka. Kan? Kotor. So itu sebabnya banyak orang sakit, ya, orang tak sihat dan sebagainya. Dan jangan terkejut, benda-benda yang macam ini yang sebenarnya datangkan benda-benda lain yang tak semena-mena, macam migraine lah,
dan sebagainya. Betul, sakit kepala, ya. So itu yang sebenarnya penting usus kita, dan kita pun tahu ramai pakar-pakar kesihatan pun selalu keluarkan tagline usus yang bersih, kebanyakan penyakit bermula daripada usus yang kotor. Basically apa yang dia nak cakap adalah pemakanan kita lah, ya, pemakanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, alright, itu adalah dietary fiber yang boleh datang, kita boleh dapat daripada biji-bijian, kita boleh dapat daripada apa ni, kekacang, daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan saya boleh katakan rata-rata rakyat Malaysia, inilah semua yang kita jarang makan dalam diet kita, kecuali sayur. Kecuali sayur. Kita orang Malaysia ni baguslah, 4 sayur ni kita bagus sikitlah. Tapi 3-3 ni sebenarnya bukan sayur saja, ya. Ini benda-benda alternatif yang sangat-sangat baik untuk kita punya pencernaan kita dan kesihatan usus kita. Alright. Dan AG Fibery ni, sebelum kita masuk ke dalam AG Fibery, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan fiber. Ya, fiber ni ada 2 jenis, ada soluble fiber dan juga ada insoluble fiber. Tapi dalam konteks ini kita lebih nak bercerita produk kita lebih kepada soluble fiber, walaupun dia ada sedikit unsur-unsur insoluble, tapi kita lebih banyak fokus pada soluble fiber. Ya, soluble fiber ni maksudnya apa? Ya, soluble fiber ni dia attract air untuk form gel. So gel ini akan slowly, ya, dia akan menghasilkan sejenis laxatif dalam kita punya usus kita, tuan-tuan dan puan-puan. So tengok dalam gambar rajah tu, itu apa benda yang kita makan, ya, kita bawa masuk hasiat-hasiat, garam, gula lebih, kolesterol, kalori lebih dan sebagainya. Soluble fiber ni akan berbentuk satu, orang kata, laxatif, ya, macam gel. Kalau nak bagi senang faham, dia macam gel lah. Dan gel ini, apa yang dia buat, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan bergerak dalam sistem usus kita dan dia akan tarik segala makanan yang di dalam usus kita tu akan termasuk di dalam gel ini dan dia akan tarik keluar. Ya, so secara tak langsung apabila kita makan, metabolisme kita yang serap itu dia terbatas apa yang dia boleh serap. Ya. So bila terbatas apa yang dia boleh serap, selebihnya dibuang. So you makan banyak pun seolah-olah macam you makan sedikit. Itu sebabnya produk ini bagus untuk orang-orang yang tengah diet. Saya tak katalah, kalau tanya saya secara peribadilah, saya takkan kategorikan AG Fibery ini sebagai slimming produk. Betul, saya tidak, ya. Tapi cuma dia punya fungsi itu sangat sesuai untuk orang yang nak diet, nak hilang weight. So bila nak hilang weight ni macam-macam, ya, exercise-nya pun ya, pemakanan yang bersih, eat clean pun ya juga dan sebagainya. Dan pembuangan ini adalah satu saja bahagian daripada rejim diet orang yang nak hilang berat badan. So it is not a slimming product, tetapi boleh diselitkan dalam rejim slimming produk anda, slimming exercise anda, kerana dia sangat-sangat membantu, ya, dari segi pembuangan. Tapi kita tak nafikan ramai juga yang pakai boleh slim, boleh hilang berat badan. Ya, tapi dia very mild. Kalau anda 80 kilo, mungkin dia boleh tolong bawa turun ke 70 kilo. Boleh turun mungkin 72, 75 dan sebagainya. Tapi tak bolehlah 100 kilo tu hanya dengan AG Fibery, dia bantainya hari-hari boleh turun sampai 40 kilo, takkan jadilah. Iaitu kena banyak exercise, ubat doktor dan sebagainya. Tapi yang ini cukup. So soluble fiber ni nak bagi mudah faham, dia masuk dalam badan kita, dia attract air dan dia menjadikan satu laxatif, satu gel, bentuk gel. So gel itu yang akan bergerak dan bawa segala flush, segala-gala benda yang kita makan selebihnya. So metabolisme kita serap sikit saja. So anda bila dengan ada soluble fiber dalam diet anda, anda dibenarkan makan banyak kerana dia akan buang banyak juga. Serapnya akan sedikit sahaja. Ya. So kalau, dan juga pengosongan perut yang perlahan ini, dia flush perlahan-perlahan ini, dia buat kita rasa kenyang lama. Bukan saja dia proses sikit supaya kita boleh slim down, tetapi bila dia turun ini, dia akan sebenarnya laxatif ni dia slow. Bila dia slow turun tu, so maksudnya the flushing tu jadi slow. Bila pengosongan perut kita jadi perlahan, makanya dia akan beritahu otak kita kenyang lama. Ya, so kita akan rasa kenyang yang lebih lama dan kita tak lapar. Secara tak langsung kita boleh kontrol nafsu makanan kita juga. Tapi kalau anda boleh kontrol nafsu lah. Kalau anda spesies yang bernafsu tak boleh kontrol nafsu, AG Fibery tak boleh bantu anda kawal nafsu lah. Ya, anda kena banyak berzikir, banyak bermunajat untuk kontrol nafsu. Nafsu kena sendiri. Tak ada produk yang boleh bantu anda kontrol nafsu. Yang ini dibantu dari segi biologi. Tapi
Tapi dari segi mentality, anda kena jaga sendirilah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, lepas tu kita ada sejenis fiber lagi yang kita panggil insoluble fiber. Insoluble fiber ini dia memecahkan air kita. Ya. So bila memecahkan air kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya, so mencairkan, ya, so mencairkan. Sebab kadang-kadang ada orang yang terlalu keras sangat dia punya najis itu sampai susah nak bergerak. So dia yang insoluble fiber ni dia terbalik sikit, dia mencairkan supaya dia boleh bergerak. Tapi dalam cair dia juga dia ada unsur laksatif tadi tu, dia provide bulk kepada kita punya stool najis kita ni. Dia macam saiz juga tapi dalam bentuk yang lebih cair. Walau macam mana pun insoluble fiber ataupun insoluble fiber, yang paling penting kalau soluble fiber ni kita tengok dia membesar dalam usus kita. Bila usus dia membesar dengan laksatif tu, kita punya salur tai, salur berak, salur najis ni lah ya. Salur buangan kita ni, cara dia berfungsi, dia tekan tau. Bila tekan ni turun, bila turun, dan turun. Maksudnya macam perah. Macam ubat gigi, ya. So bila macam ubat gigi. So kalau kita punya package ubat gigi tu, bila banyak penuh, kan senang tekan kat bawah hujung sikit, atas keluar. Dia sangat smooth dia punya penolakan tu. Tapi bila itu seolah-olah macam kita punya usus ni ada soluble fiber lah, dia penuh, dia besar. Dia penuhkan kita punya tu. So bila dia press, dia keluar lancar. Tapi kalau ubat gigi kita, saya rasa semua orang tahulah bila ubat gigi nak habis tu kan, kau tak beli-beli juga kan, seminggu 2 minggu, tekan. Punyalah susah nak keluar pasal dia kecil. Dalam satu tube yang besar, tadi jadi kecil. So itu juga sama juga tahi kita, najis kita. Bila dia kecil, dia susah nak tekan. So tak lancar pembuangan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so bila kita ambil fiber, ya, macam yang saya terangkan tadi tu, dia ada beberapa benefit lah, ya, beberapa benefit kerana fiber ini dia flushkan kita punya kolesterol, dia boleh flushkan kita punya lemak yang berlebihan, gula dan sebagainya. So bila diketulkan, diflushkan, inilah benefit-benefit yang kita dapat daripada flushing yang orang kata apa, yang efektif. Ya, di sini makan AG fiber kita nak flush. Tapi marketing plan kalau boleh kita tak nak flushing, bonus. Ya, yang ini flushing yang lain ya. Okey, dia merendahkan kita punya orang kata risiko untuk dapat sakit jantung ya, sebab dia boleh menurunkan flush kita punya kolesterol daripada tubuh badan kita, dan orang yang obesity pun boleh dapat benefit daripada produk ini. Orang yang diabetes sangat-sangat bagus juga kerana orang diabetes ni walaupun dia kontrol gula, kadang-kadang dalam makanan kita tu terselit gula juga. Ya, macam roti ada gula sikit, walaupun dia gula yang sihat dan tak banyak tapi tetap gula. Orang diabetes mungkin nak elak. Ya, nasi pun kita ada glukos, kita ada gula. So orang diabetes dia kontrol gula tapi pemakanan susah nak kontrol. Takkanlah orang diabetes tak nak makan nasi langsung. Takkan tak nak makan roti langsung. Kan? So dia boleh bantu di situ kerana flushing itu juga melibatkan gula berlebihan dalam tubuh badan kita. Dan stroke, ya, dan stroke juga dia bantu juga apabila kolesterol kita flush, lemak kita di flush, darah kita lebih bersih. Bila darah kita lebih bersih, maka jantung kita lebih bersih dan lebih kuat. Saraf-saraf kita, jantung pula. High blood pressure, hypertension pun dapat ya benefit daripada ini, dan juga orang yang ada masalah yang ini boleh dikatakan sangat-sangat common, ada digestive disorder. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya selama ini, yelah masa saya muda-muda kecil remaja dulu kan, boleh buang sehari 2 kali. Ya, kadang-kadang sampai 3 kali pun boleh buang. Tapi bila dah berusia 40 lebih sekarang ni, sebenarnya masa umur 30 lah. Ya, saya rasa ramai orang macam ni juga. Kebanyakan rakyat Malaysia, boleh dikatakan 70% rakyat Malaysia, saya baca statistik, hanya buang sekali sehari. Termasuk diri saya. Saya sejak umur 30. Ya, dah berapa belas tahun dah. Saya memang buang sehari sekali. Setiap pagi saya punya time lebih kurang 7-8 pagi. Lain orang lain time. Saya punya time lebih kurang macam itu. Dah lebih daripada 10 hari, 10 tahun. Dan saya rasa ini normal. Tapi apabila saya study AG Fibri, saya dapati bahawa sebenarnya manusia yang normal buang 2 kali sehari. Ya, itu manusia yang normal. Saya kata, saya pun tak tahu. Saya ingat sekali sehari itu okeylah. Ya, tiap hari buang tu kira okeylah. Sebenarnya tak, guys. So kalau anda dalam kategori macam saya juga, 80% rakyat Malaysia yang buang sekali sehari, sebenarnya itu tidak sihat. Itu di bawah kategori digestive disorder. Sepatutnya kita buang 2 kali sehari. Sepatutnya minimum.
Ya, saya pun baru tahu ya. Sebab kita rasa selesa, sihat, ya dah 10 tahun, 15 tahun aku berak sekali je. Okey je kan. So kita rasa okey lah. Tapi sebenarnya tidak ya. Tapi bila saya makan AG Fibery, betul. Pukul 8 pagi, 7 pagi saya buang sekali. Kali tengah hari kan pukul 1, 1.30 pun buang sekali lagi. Lapang ya. Bukan rasa lapang perut je, kepala pun rasa lapang. Alright. So AG Fibery baik untuk weight loss ya. Kenapa dia baik untuk weight loss tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia slowkan kita punya digestion tadi tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia perlahan dia keluar. So kita rasa kenyang lama. So bila kita rasa kenyang lama, kita tak rasa lapar lah ya. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana dan juga kita kena faham metabolisme kita tau tuan-tuan dan puan-puan. Anda pernah dengar tak sensei teori kesihatan yang mengatakan kalau kadang-kadang untuk diet untuk diet it's not about how much you eat, it's about how fast. Ya, dia kata orang yang makan laju lebih senang naik berat badan. Makan laju. Gelojok. Orang yang makan slow dia lebih susah untuk berat badan. Macam saya kurus keding ni kan. Memang betul. Saya jenis yang makan slow. Kadang-kadang semangkuk nasi, sepinggan nasi tu kadang 30 minit. Ya, slow je makan. Tapi saya habis. Ya, tapi slow. Saya kadang-kadang pelik. Apa kena-mengena? Saya selalu ingat makan banyak senang naik badan, makan sikit susah naik badan. Dia kata tak. Dia kata it's also in your speed. Kelajuan you makan. Okey, kenapa? Sebab body kita ni ada kita punya biological clock. Ya, ada dia punya memory. Dia tahu. You punya habit breakfast setiap hari pukul 8 pagi. Lunch setiap hari pukul 1.30 tengah hari. Malam dinner setiap hari pukul 8. Dia tahu. Itulah amalan lazim kita. So dia ada biological clock. Dan usus kita ni, dia ada enzim-enzim yang keluar secara aktif. Dia ikut time dia. Ikut time anda. Ya, ikut time anda, enzim dalam usus ni. Sebab enzim ni kalau perut kosong dia banyak, dia boleh jadi racun, acidic dan dia boleh menghakiskan, boleh jadi ulcer dalam perut. So Tuhan tu kaya, dia dah cipta dah. Enzim tu keluar waktu you banyak makan. So dia dah kira you punya biological clock you. Breakfast, lunch dengan dinner. So bila dia aktif dan dia ada timing. Bila start kita makan, contoh kita makan lunch. Start saja kita makan, dia detect makanan boleh masuk, enzim tu dia aktif, asid tu dia keluar secara aktif. Selama 5 minit yang pertama, 5-10 minit paling aktif. Dia flush banyak keluar. Tapi lepas 5 minit, 7 minit dia makin slow, lepas 10 minit, 15 minit dia slow dan dia akan kurang. Ya. So bayangkan kalau anda habis sepinggan nasi di bawah 5 minit, enzim yang aktif tu tengah banyak, dia absorb semua. Sebab aktif. Bila dia tak aktif, dia tak dapat absorb semua. Bila dia aktif. So bayangkan you habiskan sepinggan nasi di bawah 5 minit. Semua dia ambil, dia serap. Tapi kalau you makan sepinggan nasi itu katakanlah 10 minit, 15 minit. So 5 minit yang pertama tadi tu dia banyak ambil. 5 minit yang ke atas tu dia dah ambil sikit. So you boleh makan sepinggan nasi tapi dia absorb mungkin suku ataupun 40%. So di situ terletaknya teori di mana orang yang makan laju senang naik badan, orang yang makan slow susah naik badan. Okay? So atas teori itu juga, ya, bila kita punya makanan penuh dengan laxative, kita makan AG fiber dan sebagainya, ya, dipenuhi, even time yang benda tu slow pun masih dia tak dapat absorb sebab laxative, lapisan gel yang kita kata tadi tu, protection makanan tu tadi tu. Ya. So juga di sini dia kata dia boleh increase kita punya satisfaction pemakanan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga ya, dia kata di sini food in high fiber tend to be lower in energy density. Meaning you akan feel lebih kenyang untuk menjangka masa yang lama. Dan juga makanan yang fiber ni semua sebenarnya adalah loss. Okey. Kita ada satu video saya nak share dengan anda untuk anda bagi faham. Ya. Okey, kita tengok macam mana fiber untuk weight loss kita. Next, fiber fills you up as it adds bulk to food, swelling in the stomach, leaving you comfortably full on food that's naturally lower in calories. As food volume expands, it stretches your stomach. The satiety hormone, cholecystokinin,
aka CCK, that signals your brain I'm full. That's why a high fiber diet lets you shed pounds without feeling hungry. As a nice bonus, digesting fiber fires up metabolism. Your body can't digest fiber, yet it tries just the same, torching calories and fat along the way. Even more, fiber actually makes calories and fat disappear. During digestion, fiber acts like a sponge, soaking up calories and fat, then whisks it away. So you lose weight. Most people miss out on these benefits because their diet barely meets half of their fiber needs. This fiber deficit is why so many walk around hungry, which leads to overeating and weight gain. As fiber consumption declines, obesity rates skyrocket, along with rates of associated illnesses like heart disease, diabetes, stroke, cancers, and more. Eating a fiber-rich diet reverses that. Okey. Ni ada satu lagi, yang tadi itu tentang bagaimana fiber membantu kita dengan weight loss, dia flushkan, dia buat kita rasa kembang dalam perut. Dalam bahasa mudah kita, orang Malaysia, kita kata kembang lah. Bila kembang, kenyang. Itu dan macam mana fiber membantu kita dengan weight loss, tuan-tuan dan puan, dan dia bantu kita laxative tadi tu, melancarkan pembuangan tu tadi. Alright, kedua saya nak tunjuk digestive disorder. Kenapa kita perlukan flush? Kenapa orang macam saya, berat badan saya macam gini, badan saya steady saja. Tak pernah lebih daripada 52 kilo. Tapi orang macam saya pun saya ambil G-Fibery. Tapi bukan untuk saya slim down ke, tapi saya tak ada ambil hari-hari. Saya ambil seminggu 2 kali untuk membantu saya flush, membersihkan usus saya. Sebab saya tersedar bahawa selepas saya tengok video ini. Video ni pun penting, tuan. Diverticular disease is a condition occurring when pouches form toward the end of the large intestine. Your large intestine, also known as your colon, includes the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. Diverticulosis is associated with a low-fiber diet, constipation, and frequent straining with bowel movements. Constipation causes increased pressure inside your colon. Increased pressure may cause the mucosa and submucosa to herniate through a weakened area of the wall of your colon and form a diverticulum. Diverticulosis occurs when you have these diverticula, but often no other symptoms. In contrast, diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed. The usual symptoms of diverticulitis are lower left abdominal pain, fever, constipation or diarrhea, and decreased appetite. Tuan-tuan dan puan, so itulah video yang sebenarnya menyedarkan saya. Mula-mula saya rasa saya tak perlu G-Fibery ni sebab berat badan saya macam ni kan. Selalunya macam itulah. Orang dia lebih confident. Tetapi bila saya tengok video itu dan saya mula sedar, tuan-tuan dan puan, bahawa produk ini dia bukan saja untuk slim down, untuk buang kolesterol dan sebagainya, tapi dia bantu kita flush. Tadi kita dah tengok gambar tu, kantung-kantung yang berlaku dalam kita punya usus tu, dia boleh simpan najis kat dalam tu sekian lama dan boleh mendatangkan macam-macam penyakit. Yang itu yang saya sebut awal tadi tu. Itu kalau dibiarkan lama-lama menjemput banyak germs, banyak bakteria ke dalam badan kita, dalam usus kita, dan dia boleh menjadi sangat-sangat, environment dia jadi sangat-sangat cancerous. Alright. Dalam G-Fibery kita ada beberapa bahan, beberapa bahan yang saya rasa boleh dikatakan hampir semuanya berlapis, berlayer juga dia punya fungsi-fungsi dia, dan fungsi-fungsi dia kebanyakannya sama dengan apa yang saya dah explain dengan anda for the past 15-20 minutes. Laxative, bantu untuk buang lancar, apa yang dia tarik dan sebagainya. So Psyllium Husk juga adalah satu bahan di mana ianya adalah dietary fiber. Ingat lagi saya cerita tadi, bulk forming laxative untuk bantu kita bowel movement, dan juga ianya adalah prebiotik, a good bacteria yang diperlukan dalam intestine. Good bacteria ni pun dia makan benda-benda yang tak baik dalam badan kita. So dia macam DBKL, dia membersihkan. So bakteria pun to a certain extent kita memerlukan bakteria, good bakteria dalam usus kita.
ya. Dan juga benefit yang kita dapat dari sini adalah dari segi kesihatan jantung kita, ya, dan juga membantu kita weight control. Ini semua saya dah explain panjang lebar tadi dah, ya, dan juga diabetes kerana dia juga membantu kita balancekan ataupun flush insulin dan blood sugar kita. Teknologi yang kedua kita ada adalah inulin. Dia adalah sejenis soluble dietary fiber. Ingat tadi saya kata kita punya produk memang banyak ke arah soluble fiber berbanding dengan insoluble fiber, di mana dia meningkatkan mineral absorption. Ya, so inulin ni bagus dia bukan saja untuk flushing, tapi dia meningkatkan absorption mineral. Di mana saya rasa ini penting untuk dalam satu rejim ataupun satu produk flushing yang sebegini, kerana kita pun kadang-kadang risau juga kalau flushing banyak sangat, takut nanti badan tak dapat nutrien, tak dapat mineral. So kita balancekan juga dengan adanya inulin. Pasal inulin balancekan itu dan dia increasekan mineral absorption dalam kita punya metabolisme kita. Ianya juga menggalakkan prebiotik dalam intestine kita, dan juga benefit-benefit dia seperti improve kita punya digestive health kita, ya, pencernaan kita, melegakan orang kata sembelit yang susah buang, ya, weight loss lebih mudah di carry, dan juga kontrol diabetes, dan juga mineral yang banyak diabsorb itu membantu kita untuk bone kita punya health, ya, tulang kita, ya, tuan-tuan dan puan, sebab tulang kita memerlukan banyak mineral. Dan juga ada satu lagi teknologi yang dipanggil digestive enzyme. Ya. So di sini kita ada digestive enzyme yang kita dapatkan daripada sayur-sayuran, di mana enzim-enzim ini ada yang dipanggil amylase, protease, lipase, cellulase dan juga lactase. Alright. Enzyme 101. Apakah enzim? Ya, so ingat tadi saya cerita bila kita makan kita ada enzim-enzim ataupun orang suka panggil asid, ya. Asid yang keluar yang proses dan memecahkan makanan kita. Makanan kita perlu diuraikan. Ya, macam mana makanan kita daripada sebuah kek yang cantik ada design, bila kita makan keluar dia coklat. Buruk, busuk rupa dia. Ya. Itu daripada proses makanan tu jadi najis itulah kerja enzim. Dia memecah-mecahkan, mengurai-uraikan makanan kita. Ya, so ini sangat-sangat penting. Dan yang jenis enzim dalam usus kita ni berbeza-beza, ya. Sebab kita makanan kita untuk daging, contoh yang dia kata sini amylase. Amylase ini adalah enzim, fokus dia untuk pecahkan ataupun menguraikan karbohidrat. Karbohidrat, ya, macam roti, nasi, itu bahan-bahan karbohidrat. Dia bukan satu jenis enzim pukul rata semua benda diuraikan, tak. Setiap jenis tekstur makanan ada jenis-jenis enzim dia. Ya, contoh yang kedua dikata di sini protease. Protease adalah sejenis enzim yang memecahkan protein. Kalau amylase tadi nasi, roti. Protease ni memecahkan protein, dia pecahkan daging. Daging lembu, daging kerbau, daging ayam, daging itik, so itu daging. Protease, dia punya fungsi pecahkan, ya, protein. Lepas tu kita ada lipase. Lipase ni dia bukan pecahkan lipas, ya. Lipase pula dia jenis enzim yang memecahkan, menguraikan pemakanan benda-benda yang minyak, berlemak, ya, ataupun bergetah, ya. Kadang-kadang kita makan buah tu kan, ya, makan manggis ada getah lah dan sebagainya. Getah-getah tu kadang-kadang masuk terlepas juga masuk dalam badan kita. So itu fungsi lipase, ya, tekstur yang begitu dipecahkan. Seterusnya kita ada cellulase. Ya, cellulase adalah enzim yang memecahkan benda-benda yang seperti pemakanan organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Itu tugas cellulase punya enzim. Dan akhir sekali kita ada enzim jenis lactase. Ya, lactase kita ni lebih pada pecahkan benda-benda yang seperti susu, benda yang berlaktos. Susu, krim, pasta dan sebagainya. Itu adalah lactase. So, itu sebabnya bila kita ada digestive enzyme ni, kadang-kadang salah satu masalah kita punya usus ni tak cuci betul, tak buang betul pun kerana penguraian makanan itu tak berjalan dengan cantik. Kenapa penguraian makanan menjadi begitu? Kerana enzim kita keluar pun sama ada enzim tak cukup, ataupun enzim tak kuat, ataupun enzim yang berbeza. Berbeza maksudnya ada setengah orang, dia punya amylase, protease dia lebih berbanding lipase, cellulase, lactase. So pernah dengar tak kita dengar orang
lactose intolerance, yang tak boleh minum susu, tak boleh makan roti dan sebagainya. Kenapa? Sebab yang pecahkan tu adalah enzim laktase dan usus dia kurang laktase. Bukan semua orang ada semua benda ni perfect tau. Ya, itu sebab setengah orang dia lebih cenderung suka makan daging, tak suka makan sayur. Kadang-kadang dia bukan nafsu tau, kadang-kadang dia bukan mentality, kadang-kadang it's biology. Sebab you memang tak banyak enzim yang pecahkan sayur, secara semula jadi otak you akan pilih daging untuk makan dan rasa lagi sedap. Faham tak tuan-tuan? Ada orang dia tak suka makan daging, dia vegetarian, dia suka makan sayur saja. Sebab enzim dia mungkin protein tu tak cukup, tak banyak dalam badan. Tuan-tuan puan, so ini adalah maklumat-maklumat tentang enzim yang kita perlu tahu. Dan digestive enzim dalam AG Fibery, itulah apa yang dia buat. Dia balancekan, so melalui teknologi phyto, vegetarian punya tu, kita menghasilkan amylase, protease, lipase dan cellulase dan laktase yang cukup. So bukan saja Fibery ini melancarkan pencernaan, tapi dia melancarkan penguraian makanan supaya lebih cantik dan lebih sihat. Ini yang saya cerita tadi lah. Ya, so kita ada juga Fibersol 2 daripada jagung yang juga FDA approve juga yang ini, dan kebanyakannya sama juga ya, dia low calories, reduce sugar, no sugar added. So kita masukkan juga benda-benda yang lebih menyokong rejim-rejim mengurangkan berat badan you. Dan juga yang menariknya kita ada pepin. Kita ada pepin di mana ini adalah raw papaya, di mana ini bukan saja dia boleh reduce pain kita dan inflammation. So tadi anda dah tengok dah tadi tu usus tu bila dia ada ketul-ketul keluar, itu adalah sebentuk inflamasi ya, sebentuk keradangan. So kita ada juga di dalam AG Fibery anti radang ya, dan juga ada kita punya natural killer painkiller ya. Dan juga kalau anda jangan terkejut, memang buah betik ini adalah natural painkiller tau. Dan memang ada pil painkiller yang jenama dia papain. Sama macam ni. Kan? Ya tuan-tuan dan puan. So tu je ya. So kita boleh lancarkan bukan saja kita sihatkan usus kita, tapi kita boleh lancarkan pembuangan usus kita tuan-tuan dan puan. Dan siapa yang akan sepatutnya consume AG Fibery adalah orang-orang yang menjaga kesihatan, memang yang cekna dan perhati dengan kesihatan. Of course, boleh teruskan. Kita ada weight control kita juga tuan-tuan dan puan, untuk orang yang nak mengawal berat badan, orang yang ada masalah bengak sembelit ya, improve digestive system kita, dan juga golongan-golongan manusia carnivore. Carnivore macam saya kurang makan sayur, kurang makan saya lebih suka daging ya. Saya suka makan steak, saya suka makan ikan. Orang yang macam tu kita panggil carnivore. Kalau anda diet memang kurang makan buah dan kurang makan sayur, AG Fibery adalah satu produk yang sesuai untuk bantu kita untuk balancekan kita punya pemakanan kita. Right? Dan cara makan dia senang saja, satu gelas air sejuk kalau boleh air sejuk, dan dikacau-kacau sampai rata, nak masuk shaker pun boleh, dan minum seperti biasa. Minum tu janganlah slow, satu gelas tu sampai 40 minit. Boleh dikatakan kalau boleh one shot dah terus. Biar ada zop seketul dalam usus kita. Dan satu sachet, dan semua orang tahu, selain daripada AG Fibery, kalau makan satu sachet AG Fibery ini sama dengan fiber kalau kita makan semangkuk biji almond, ataupun kita makan sebiji buah oren, ataupun kita makan satu biji banana lah, tuan-tuan dan puan ya. So itu dia rumusan tentang kita punya produk kita AG Fibery tuan-tuan dan puan. Dan bukan saja orang ni, dan juga nak makan berapa kali sehari. Okey, nak makan berapa kali sehari itu adalah sangat-sangat subjektif ya, kerana tengok ke badan anda juga. Tapi kalau satu hari dua tu pada saya terlalu banyak lah ya untuk kita punya AG Fibery, sebab satu pun dah cukup lancar dah kita punya pembuangan. Waktu makan AG Fibery adalah selepas meal, jangan sebelum meal ya. Jangan sebelum meal. Dan juga satu lagi yang menariknya tentang kita punya AG Fibery ini ya, di mana cara cara dibuat. Ya, sebab ramai testimoni yang menggunakan produk, dia kata AG Fibery ni best sebab tak rasa pulas-pulas tu. Tak macam kita makan julak. Makan julak tu rasa tu dia memulas nak keluar. Tapi AG Fibery bila kita makan, dia tak ada rasa perit, memulas, tapi tahu-tahu bila sampai tak nak buang, anda akan tahulah bila tak nak buang tu dia akan ada signal dia. Tapi tak ada rasa sakit, memulas.
Ya, sebab ada yang chemical base punya yang paksa kita buang, apa yang dia buat, dia kecutkan teknologi dia, pendekatan dia kecutkan salur tai kita tadi tu, salur buang kita tadi tu. Bila dia kecutkan tu, dia ada sedikit rasa krem. Sebab untuk yang saya kata perah tadi tu. Tapi AG Fibery, kita punya pendekatan bukan kecutkan kita punya salur najis tadi tu. Pendekatan kita ialah membesarkan makanan tadi tu dengan laxative bak. Ya, supaya bila bak tu jadi besar, macam saya bagi tadi contoh, ubat gigi. Ubat gigi bila penuh, senang kita keluarkan. Bila sikit, tekan-tekan benda tak nak keluar. So kita membesarkan enzim makanan kita tu supaya press dia tu lebih lancar. Tu sebabnya anda makan AG Fibery, anda tak rasa memulas seperti mana anda makan ubat chemical ataupun memakan julap. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dah habis di hujung rancangan kita.